Dan dan la, bukanlah la ana, aku, abidum, penyembah, apa yang abadtum, kamu sembah oleh kamu. Ayat kelima, dan la, bukanlah antum, kamu, abiduna, disembah, apa yang abud, kamu sembah. Walakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi agama aku, agama aku. Dan waliya, bagiku, din, agama, agama aku. Wallahu a'lam. Itu dia sedikit terjemahan harfiah surah Al-Kafirun. Mari kita pergi kepada terjemahan tafsir dan ulasan surah Al-Kafirun ini, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita mulakan dengan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah firman, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Pertama, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Pertama, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak akan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma abadtum, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, kamu dengan agama, keenam sekali, kamu dengan kamu, aku dengan agamaku. Tafsir dan ulasan. Surah ini merupakan satu penyataan pembebasan diri orang yang beriman daripada golongan musyrikin. Dalam surah ini juga terdapat perintah Allah SWT supaya manusia bersifat ikhlas di dalam amal ibadah. Allah SWT berfirman, mafhumnya, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang berkafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 1 dan 2. Tegasnya ayat ini mau menyatakan, katakanlah wahai Nabi SAW kepada golongan kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir, aku sama sekali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, sama ada patung-patung ataupun berhala. Aku sama sekali tidak akan menjadi penyembah tuan-tuan kamu bila-bila masa sekalipun. Ayat ini sebenarnya bukan saja ditujukan pada golongan kafir Quraisy, malah kepada semua orang kafir yang terdapat di dunia ini. Di dalam ayat ini juga Allah SWT menggunakan kalimah, katakanlah, tujuan penggunaan kalimah ini oleh Allah SWT adalah untuk mengurangkan impak keras dalam menyatakan ketegasan mengenai pendirian yang diambil. Sebenarnya lumrah diketahui baginda memang disuruh menggunakan pemakaian pendekatan lemah lembut dalam berkomunikasi. Oleh kerana mesej di sini agak keras, maka ditampilkan utapan katakanlah, untuk menunjukkan bahawa baginda dalam konteks ini hanya menyampaikan perintah Allah SWT, bukan pandangan baginda semata-mata. Begitulah. Ini adalah perintah Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan kepada orang-orang kafir tentang konsep ibadah baginda SAW. Dan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Surah Al-Kafir ayat 3. Ayat ini bermaksud bahawa kamu yang terus berada dalam syirik dan kufur tidak akan menjadi penyembah Allah SWT, iaitu Tuhan yang aku Muhammad SAW sembah. Dialah Allah yang Esa, Subhanahu wa ta'ala yang Esa, dan tiada sekutu baginya. Dua ayat di atas, iaitu ayat kedua dan ayat ketiga, menunjukkan perhiasan adalah objek penyembahan ma'bud. Nabi SAW hanya menyembah Allah SWT yang Esa, manakala orang musyrikin pula menyembah berhala dan patung. Menurut Imam Ahmad Zamakhsyari, dua ayat tersebut menunjukkan pengertian pengulangan, iaitu aku tidak akan menyembah pada masa akan datang apa yang kamu sembah pada masa ini. Ini penggunaan huruf la. Penggunaan huruf ini penggunaannya lumrah menunjukkan kepada masa akan datang. Justru penggunaan lan juga adalah menunjukkan kepada masa akan datang, di samping penegasan tauhid dan menunjukkan keadaan yang berkekalan di ta'bid. Dasar pendapat ini adalah bersandarkan kepada kaedah nahwu rumusan Al-Khalil yang menyimpulkan bahawa la dan an serta ma adalah menunjukkan kepada al-hal atau masa kini. Sebagai kesimpulan daripada makna dua ayat di atas ialah ayat itu, aku tidak akan menyembah pada masa akan datang terhadap apa yang kamu minta
kepadaku untuk menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Manakala kamu pula pada pandangan masa akan datang tidak akan menyembah Tuhanku seperti mana permintaanku. Itu dia. Firman Allah SWT mafhumnya, dan wala ana abidun ma'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Ayat 4 dan 5 surah Al-Kafirun. Ayat ini membawa pengertian, iaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak akan mengikutinya dan tidak akan tunduk kepadanya. Sesungguhnya aku Muhammad SAW hanya menyembah Allah SWT mengikut cara yang disukai dan yang dari Allah sahaja. Kamu tidak akan tunduk kepada perintah Allah dan syariatnya di dalam penyembahan kepada Allah. Bahkan kamu tidak telah mencipta sesuatu yang mengikut kehendak hawa nafsu kamu sahaja. Sedangkan ibadah Rasulullah SAW dan para pengikutnya adalah semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada sedikit pun menyekutuinya. Manakala malahan baginda dan pengikutnya tidak sedikit pun lalai menyembah Allah SWT. Sebaliknya baginda menyembah Allah SWT selaras dengan syariatnya. Setelah itu dalam ungkapan kaedah syahadat terdapat penafian tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW, merupakan pesuruh Allah SWT. Kalimah ini menunjukkan bahawa tiada yang disembah melainkan Allah SWT, dan tiada jalan yang menunjukkan tata cara penyembahan ini melainkan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah agama Islam. Apa yang Allah Ta'ala bawa dan apa yang Nabi SAW bawa itu adalah terkandung semuanya dalam agama Islam. Golongan musyrikin pula menyembah Tuhan palsu selain daripada Allah SWT. Penyembahan ini tidak pernah diizinkan oleh Allah SWT sama sekali. Semua yang mereka lakukan adalah syirik semata-mata. Manakala tata cara ibadah yang mereka lakukan hanyalah berpusatkan hawa nafsu dan dorongan syaitan. Ayat keempat dan kelima dalam surah ini menunjukkan perbezaan ketara dalam ibadah antara golongan mukmin dan golongan kafir. Sebagai ulama seperti Imam Az-Zamakhsyari berkata bahawa maksud ayat berkenaan ini adalah, dan aku pada masa sekarang ataupun di zaman jahiliah dahulu tidak pernah menyembah dan apa yang kamu sembah. Pada masa jahiliah pun aku tidak pernah menyembah berhala. Lalu bagaimana kamu mengharapkan aku berbuat demikian di zaman Islam ini, dan kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Ada ulama yang berpendapat bahawa dalam ayat tersebut mengandungi pengulangan bertujuan sebagai pengukuhan dan penegasan, iaitu yang untuk memberikan keputusan muktamad mengenai kepentingan mengenai pembunuhan mereka agar Rasulullah Baitullah menyembah Tuhan mereka. Itu dia tuan-tuan. Firman Allah maksudnya, lakum dinukum waliyadin, aku dengan agamaku, kamu dengan agama kamu. Ayat 6. Maksudnya kamu tetap dengan sifat syirik dan kufur kamu, manakala aku tetap dengan agama aku yang berteraskan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta keikhlasan ataupun agama Islam sendiri. Agama kamu agama syirik. Agama syirik ini tidak akan mempengaruhi diriku. Agama pula adalah agama tauhid. Ia tetap dengan diriku dan tidak menjangkau kepada kamu sehingga kamu menaati pergaulannya. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa agama merupakan pembalasan. Ia memberi pengertian bahawa bagi kamu terdapat pembalasan dalam agama kamu, malah bagiku terdapat pembalasan dalam agama Islam, agama yang aku anuti. Dan dikatakan juga bahawa agama maknanya ialah tata cara ibadah. Surah ini tidak dimasukkan oleh ayat qital dan peperangan. Para pengkaji meyakini bahawa surah ini tidak dimasukkan. Bahkan surah ini membawa pengertian atau misi ukutan sebagai firman Allah SWT. Mafhumnya, lakukanlah amalan mengikut apa yang kamu kehendak. Ayat 40 surah Fussilat. Surah Al-Fussilat.